Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, harap semuanya sihat. Okay, hari ini kita akan sambung lagi kelas kita dalam tajuk karbon dan kita oksigen. Okay, kalau kita tengok gambar ni, okay, raja 2.6 ini menunjukkan kita karbon dan kita oksigen. Okay, yang biru kita oksigen, yang merah kita karbon. Okay. Apa dia kita ni? Kita karbon, kita oksigen. Okay, kita karbon, kita oksigen adalah satu kitaran yang dapat mengekalkan kandungan karbon dioksida dan oksigen di udara kita, di atmosfera kita. Okay. Jadi bagaimanakah karbon dioksida dan oksigen dapat dikekalkan? Okey, karbon dioksida dan oksigen dapat dikekalkan kandungannya di sekeliling kita, di udara kita, di atmosfera kita melalui beberapa proses. Okey. Okay, apa dia proses-proses yang terlibat dalam penggunaan pembebasan karbon dioksida, penggunaan dan pembebasan oksigen? Okey, kalau kita tengok gambar dalam ni ada haiwan, ada tumbuh-tumbuhan. Kita tengok untuk kita karbon dahulu, kita bincang dahulu kita karbon. Okey, karbon pada tumbuh-tumbuhan dan haiwan didapati semasa proses fotosintesis, respirasi, kebakaran dan perebutan organisma. Okey, selain daripada proses-proses yang cikgu sebutkan tadi, okey, karbon juga terdapat di bawah tanah seperti pada arang batu dan dasar lautan seperti petroleum dan gas asli. Okey. Okey, okey, kita tengok haiwan ni. Haiwan ini melakukan proses respirasi. Semasa proses respirasi, karbon dioksida dibebaskan ke persekitaran, ke udara. Okey. Kemudian semasa proses fotosintesis pula oleh tumbuh-tumbuhan hijau, pokok-pokok, rumput-rumput ni. Semasa proses fotosintesis pula, tumbuh-tumbuhan menyerap karbon dioksida. Haiwan tadi bebaskan karbon dioksida semasa proses respirasi, tumbuhan gunakan untuk proses fotosintesis. Okey. Manakala pembakaran bahan api fosil. Pembakaran bahan api fosil. Bahan api fosil ni macam mana? Okey, bahan api fosil kita dapati daripada perebutan hidupan. Okey, haiwan-haiwan yang telah mati, kita namakan sebagai fosil. Okey, so pembakaran bahan api fosil juga membebaskan karbon dioksida. Dan akhir sekali, kalau haiwan-haiwan ni mati, lembu mati, kerbau ataupun apa-apalah bahan haiwan yang mati, okey, mereput, proses ini juga akan membebaskan karbon dioksida ke atmosfera. Okey, so apakah antara proses penggunaan karbon dioksida dan pembebasan karbon dioksida tadi? Okay, yang pertama, respirasi oleh organisma, kitalah terutamanya haiwan dan manusia membebaskan karbon dioksida. Kemudian apa yang menggunakan karbon dioksida? Okay, tumbuhan. Tumbuhan menyerap karbon dioksida semasa proses fotosintesis. Kemudian apa lagi? Okay, proses perebutan haiwan. Haiwan mati mereput membebaskan karbon dioksida. Okey, dan akhir sekali pembakaran. Pembakaran bahan api fosil juga membebaskan karbon dioksida. Okey. So kitaran-kitaran proses-proses ini sangat penting berlaku supaya kandungan karbon dioksida dapat dikekalkan di atmosfera kita. Okey, kita tengok pula kitaran oksigen, sama jugalah. Kitaran oksigen adalah satu kitaran yang dapat mengekalkan kandungan oksigen di atmosfera kita. Okay, kita tengok contoh tadi, kalau tumbuh-tumbuhan ni menyerap karbon dioksida untuk membina makanan sendiri melalui proses fotosintesis, okay, mereka membebaskan
oksigen, okey, ke atmosfera. Okey, mereka membebaskan oksigen ke atmosfera hasil daripada proses fotosintesis. Okey. Sebab itulah kita kata tumbuh-tumbuhan ni sangat penting. Banyak tumbuh-tumbuhan sejuklah persekitaran kita sebab tumbuh-tumbuhan ni membantu membebaskan oksigen ke atmosfera kita. Tanpa tumbuh-tumbuhan, okey, kita punya kitaran oksigen ni tidak dapat dikekalkan. Maksudnya kandungan oksigen di sekitar kita ni dah tak dapat diseimbangkan jika tiada tumbuh-tumbuhan. Okey. Macam itulah prosesnya. Kita bernafas menggunakan oksigen kita membebaskan karbon dioksida. Okey, tetapi karbon dioksida ni digunakan oleh tumbuh-tumbuhan untuk proses fotosintesis. Sebaliknya, bila tumbuhan membebaskan oksigen, kita pula yang guna. Macam itulah kitaran dia. Okey. Okey, kat sini kita tengok peranan benda hidup dalam kitaran oksigen dan kitar karbon. Okey. Tumbuhan dan haiwan melakukan respirasi yang menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida. Okey, macam saya cakap tadi lah. Okey, kita tengok ni. Okey, tumbuhan dan haiwan yang telah mati diuraikan. Okey, saya dah bagi tahu juga tadi. Oleh bakteria dan kulit. Okey. Membebaskan karbon dioksida proses ni. Kat sini tumbuhan hijau menyerap karbon dioksida, membebaskan oksigen. Okey, kita tengok juga. Okey, so lepas ni apa yang saya nak awak buat? Okey, saya nak awak bina modul kitar karbon dan kitar oksigen. Okey, so membina modul ni agak memakan masa. So awak boleh gunakan kelas sains pada hari esok untuk menyelesaikan modul kitar karbon dan kitar oksigen. Okey, bagaimanakah modul yang awak akan bina nanti? Okey, modul tu modul 3 dimensi, 4 dimensi. Maksudnya kalau dulu saya dah biasa minta pelajar-pelajar saya lukiskan kitar karbon, kitar oksigen dalam buku tulis dan sebagainya. Okay, tapi kali ni saya nak awak bina modul kitar karbon dan kitar oksigen. Okay, modul kitar karbon dan kitar oksigen. 3 dimensi. Okay, 3 dimensi. Maknanya mungkin ada lembu ataupun haiwan-haiwan yang mungkin dalam bentuk tanah liat. Dalam bentuk tanah liat awak boleh bina modul haiwan. Awak boleh gunakan pokok, pokok-pokok, ranting-ranting tu sebagai pokok sebenar. Okay. Nanti saya akan kongsikan beberapa gambar modul kitar karbon dan kitar oksigen kepada awak dan awak boleh buat menggunakan kotak sebagai base, menggunakan plastisin, tanah liat. Okay, awak boleh gunakan apa-apa je lah bahan-bahan yang ada di persekitaran rumah awak. Mungkin awak kena belilah. Ada yang kena beli, ada yang boleh guna terus. Okay, saya akan share gambar. Okay, saya akan jadikan ini sebagai pertandingan. Siapa yang dapat bina kitar karbon yang paling cantik dan paling kemas, cepat juga saya akan berikan hadiah. Okay, insyaAllah panjang umur saya akan sediakan hadiah. Okay, apabila kita bersemuka nanti. Okey, saya harap awak dapat laksanakan tugasan yang saya berikan. Okey, tonton video yang saya sediakan ni, fahamkan. Kalau tak faham boleh tanya dan laksanakan tugasan yang telah diberikan. Okey. Okey, sampai di sini saja kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.